Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Hari ini saya akan berkongsi tentang 7 perkara asas yang kita boleh lakukan bagi memastikan kesihatan mental kita pada fasa wabak COVID-19 hari ini. Bila seseorang itu diuji dengan status positif COVID ataupun simply under investigation disebabkan exposure ataupun secara umumnya terperangkap dalam rumah akibat PKP, semua ini boleh beri kesan kepada kesihatan mental kita. Mereka yang positif COVID misalnya bukan sekadar diuji dengan gejala-gejala fizikal, tapi mereka boleh juga dibebani dengan gejala-gejala ataupun masalah-masalah dari aspek emosi, aspek sosial dan aspek psikologi secara umumnya. Mereka mungkin berhadapan dengan isu rasa cemas, takut, sedih, murung, rasa bersalah. Kemudian diuji pula dengan mungkin isu keuangan, ketidaktentuan akibat keuangan, contohnya kerjaya ataupun kerisauan tentang apa yang berlaku kepada anak. Dan on top of that, sebahagian mereka juga diuji dengan isu stigma. Orang, masyarakat memandang serong terhadap mereka akibat status kesihatan mereka. Jadi kita sama-sama tekankan, sebarkan 7 prinsip ini supaya kita semua boleh amalkan. Yang pertama, maintain healthy lifestyle ataupun daily rutin seharian yang sihat. Walaupun ia nampak simple, tapi tidur yang cukup, rehat yang mencukupi, makanan yang seimbang, semua ini sebenarnya memberi peranan kepada kesihatan mental kita. Contohnya, bila kita tidak cukup tidur kita terganggu, dia boleh beri kesan kepada circadian rhythm dalam otak kita, yang mana akan memberi kesan kepada kesihatan emosi kita. Kita jadi lebih mudah tertekan bila kita kurang tidur contohnya. Juga pastikan bahawa dalam rutin seharian kita itu, kita selitkan masa-masa tertentu untuk kita lakukan riadah-riadah yang mungkin ringan berdasarkan limitasi yang kita ada. Exercise akan menghasilkan lebih banyak serotonin dan dopamin yang mana penting untuk memastikan mood kita kekal positif. Nombor 2, stay connected socially, kekal berhubung secara sosial. Walaupun dalam keadaan isolasi, cari ruang dan peluang untuk berhubung dengan mereka yang anda sayangi atau mereka yang mampu beri sokongan kepada anda. Kongsi perasaan anda kepada mereka, kongsi emosi anda kepada mereka. Ini penting bagi memastikan kita kekal terpelihara ataupun supported dalam situasi-situasi yang mencabar sebegini. Nombor yang ketiga, keep your perspective right. Dan kadang-kadang apa yang mengganggu fikiran kita adalah cara kita melihat kepada situasi. Contohnya, bila kita melihat situasi diisolasi sebagai hukuman atau bebanan, ia akan mendatangkan emosi yang negatif. Tapi kalau kita melihat isolasi sebagai langkah pencegahan supaya orang lain tidak terperangkap ataupun digejalai dengan masalah yang sama, dijangkiti dengan masalah yang sama, mungkin kita akan melihatnya dari aspek yang lebih positif. Contoh, mungkin ada orang datang fikiran yang habislah, dia mungkin akan jadi teruk, akan dimasukkan ke ICU ataupun lebih teruk diuji dengan masalah yang lebih serius terhadap kesihatan. Mungkin kita lihat perspektif yang lebih betul, hampir 80% mereka yang positif COVID hanya mengalami gejala yang ringan dan hampir lebih 90% mereka yang mengalami COVID berjaya sembuh. So bila kita melihat dari perspektif yang lebih positif, ia mungkin akan memberi impact yang lebih positif kepada emosi kita. Yang keempat, practice relaxation. So ia penting. So perkara yang simple seperti deep breathing contohnya akan mengurangkan ataupun reduce adrenalin yang ada dalam otak kita, mengurangkan perasaan panik, cemas dan gelisah. Mindfulness ataupun bermeditasi akan mengurangkan bebanan fikiran kita terhadap kerisauan yang kita alami. Beribadah, berzikir, semua ini adalah elemen-elemen relaxation yang boleh bantu kita dalam fasa-fasa kritikal ini. Yang kelima, keep your mind busy. Sibukkan fikiran anda dengan aktiviti. Kalau fikiran anda kosong, fikiran yang negatif mudah masuk. Jadi bila anda sibuk dengan aktiviti, sama ada membaca, menulis, berkarya, melakukan aktiviti seni, mendengar lagu atau apa juga aktiviti yang akan menarik perhatian anda daripada memikirkan masalah,
lakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Ia akan membantu mengekalkan kesihatan positif dalam minda anda. Yang keenam, monitor your thoughts. Perhatikan fikiran anda. Dalam keadaan yang tertekan, kita mudah tertarik dengan fikiran-fikiran yang negatif, seperti saya tak akan sembuh, seperti saya telah menyusahkan semua orang, dan saya tidak akan mampu jadi lebih baik, orang lain lebih happy, saya terperangkap dalam keadaan sebegini. Semua fikiran-fikiran ini adalah antara fikiran negatif yang akan menyebabkan emosi yang negatif juga akan terbit. Jadi gantikan fikiran yang negatif ini dengan fikiran yang lebih positif. Yang terakhir, yang ketujuh, dan sudah tentu sokongan spiritual juga merupakan antara yang akan memberi impak positif terhadap kesihatan mental kita. Dan cari hikmah, dan cari makna daripada apa yang berlaku. Dan ini antara contoh pesan Nabi SAW dalam keadaan kita diuji. Dan ajaib orang beriman itu, bila diuji dengan kesusahan, mereka sabar, dan dengan kesabaran itu mereka beroleh pahala. Dan maka ini antara contoh bagaimana kalau kita melihat ujian ini dari perspektif spiritual, dan ia mungkin boleh mampu mendatangkan impak yang positif terhadap kesihatan mental kita. So 7 perkara yang asas ini dan kita sama-sama amalkan, dan mudah-mudahan ia membantu mengekalkan kesihatan mental kita walaupun kita diuji dengan cabaran isolasi, COVID-19 dan apa juga cabaran yang mendatang pada fasa PKP ini. Sama-sama kita amalkan dan sebarkan, mudah-mudahan ia beri kebaikan kepada semua orang. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.